Dan kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Apabila hampa buat salah, apabila hampa buat dosa, apabila hampa buat kesilapan, cara nak hilangkan kesilapan tu apa dia? Maka turuti benda jahat tu dengan kebaikan. Kata ulama, kalau hang terang-terang buat benda jahat tu dulu, maka terang-terang buat benda yang baik. Kalau dulu hang buat jahat secara berdiam-diam, maka hang buat baik pula diam-diam. Maknanya setiap kebaikan yang kita buat, dia akan hapuskan jahat yang dulu kita buat. Dulu kita tak sembahyang. Dulu kita zaman pop ye pakai seluar ketat kat paha tu, menari tunjuk langit, yang tu belakang sigit lah apa semua, merepek 24 jam. Bila? Bagus dah sekarang ni main masjid, main surau. Maka apa kita kena buat? Memperbanyakkan benda-benda sunat kena banyak. Apa dia benda sunat? Zikrullahnya, tasbihnya, dermanya, tolong orangnya. Sembahyang fardu tak boleh banyak dah. Dia fix deposit, tak boleh ubah. Subuh 2, Zuhur, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, tak boleh ubah. Jadi nak tambah ni kena buat apa? Kena cari benda sunat. Ada ruang puasa sunat, ada ruang orang abang kata nak boleh derma ke apa, tolong orang miskin susah ke apakah, okey jom tolong. Depa kata boleh bantu apakah, okey bantu. Tengok ada siapa di Facebook tengok susah, depa viral, kesian kat dia, dia ni food panda, dia jalan kaki ya, kami buat collection nak beli bicycle kat dia, bagi sikit kat dia contohnya. Maka memperbanyakkan benda-benda baik, dia akan tutup benda jahat. Ramai orang yang dia dah insaf daripada buat benda jahat, tetapi dia tak ikuti benda jahat tu dengan kebaikan. Contohnya, dulu dia kaki karaoke, berzina, minum arak, judi, semua dia buat. Sekarang bagus dah ustaz, jemaah tabligh main rumah saya, ceramah saya, terus saya insaf dah hari tu. Saya tak buat dah semua benda tu. Bagus mereka pun nasihat kat saya. Saya pun jadi bagus dah. Zina saya tak buat, judi saya tak buat, sport toto damacai saya tak main dah, saya tak minum arak, apa benda pun tak buat. Semua sekali dengan semayang pun tak buat, puasa pun tak buat. Ada jenis tu, dia bawa kereta api jalan terus semua. Sat. Jadi itu bukan tanda taubat. Yalah ustaz, saya tak buat jahat dah. Betul, hang tak buat benda jahat. Tetapi mesti ikuti benda jahat yang kita buat tu. Dan kita dah berhenti buat benda jahat, kena mulalah buat benda baik. Jangan berhenti semua. Ada orang jenis bagus lah, semayang rajin alhamdulillah, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan araknya, sekali jalan semua. Dengan judi pun jalan, ngumpat pun boleh tahan juga, dia semua jalan. Tak kena package macam tu. Tu package macam mana? Package baik satu package, package jahat satu package. Ada ekoan di sini. Jadi benda jahat itu mesti disusuli dengan benda yang baik. Apa dia benda yang baik? Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ba'dal fara'idhi idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Benda yang paling Allah suka selepas daripada amalan fardu. Nak baik ni. Benda yang Allah paling suka sekali selepas daripada benda-benda wajib dan fardu rukun Islam yang 5 tu adalah menggembirakan hati orang Islam. Macam mana nak gembirakan dia? Bagi hadiah pada dia, bantu dia. Anak-anak yatim kita tahu, tolong dia. Dia ni budak yang susah, belanja dia, gembirakan dia. Dia baru nak pergi makan di kedai tengah habis dah, dia nak pergi bayar. Orang kata ada orang bayak dah. La ilaha illallah, ada orang bayak pula. Seronok ke? Dia rasa sedih, dia akan terajang cashier tu. Dia kata siapa dia? Tak tahu, dia tu pun dah pergi dah. Moga Allah bagi rezeki pada dia. Dia pun senyum seronok ya. Gembira ke hati orang. Kalau kita kerja sebagai staff yang duduk urusan, tak kira lah pejabat swasta ke kerajaan ke, orang main kita, dia ada masalah, kita bantu dia, kita tolong dia. Rumah dia macam ni sekian-sekian, tak apa pakcik duduk sini, main saya tolong, main borang kat pakcik, main saya potong steak kat pakcik. Sehingga urusan-urusan yang sepatutnya mudah, susah, tetapi dimudahkan oleh kita. Orang macam ni apa akan buat? Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang dan suka pada orang macam ni. Gembirakan hati dia. Saya ingat cerita siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ibnu Mubarak ke, kalau tak ingat saya, tak silap ingat saya tu Ibnu Mubarak. Satu hari di jalan, dia jumpa satu makcik yang pi masuk dalam bahagian hutan. Dia pi ambil itik, 2-3 itik yang dah mati. Nampak macam itik pun dah season, mati berapa hari tak tahu lah. Sebab apa makcik ni, dia on the way nak pergi Mekah, dia on the way nak pergi haji. Maka dia tengok situ tu, dia buat apa? Dia ikut makcik tu. Ikut makcik tu duduk kat luar. Orang kan kenal dia, ulama ibadat semua, dia duduk kat luar. Habis makcik tu masak semua, makcik tu keluar. Dia kata, makcik, saya ni lapar sangat, boleh tak makan? Makcik boleh tak hidang kat saya? Makcik tu kata, aku boleh hidang kat hang, tapi masalahnya makanan ni halal untuk aku, haram untuk hang. Dia kata, kok mana pula haram untuk aku, halal untuk hang? Dia kata, dah, aku lah punyalah susah. Hang nak kata hang susah, aku lagi teruk apa hari tak makan. Aku pergi cari bangkai itik dalam hutan. Hak tu yang aku jumpa, aku masak tu. Hang mau ke? Sebab apa? Makcik tak ada duit. Makcik si miskin. Duit dia nak pergi haji, dia bagi kat makcik tu semua. Duit dia nak pergi Mekah tu, 20,000 dinar ke apa tak ingat dah, dia bagi kat makcik tu. Makcik tu punya seronok lah. Sebab apa? Sebab gembirakan hati orang susah, orang miskin ni. Yang ni pahala yang luar biasa lah tuan-tuan. Allah akan bagi. Mungkin bagi kita tak ada apa, bagi dia benda besar benda tu. Dulu sajalah bang kan, dulu saya balik kampung Perlis. Sekarang tak ada dah makcik tu. Dia jual goreng pisang tepi jalan. Pakcik lah, makcik 60-an, level macam tu lah, 50-an, 60-an, dengan panas, bawa payung tepi jalan tu, duk jual barang. Kita sini nak bak tuan-tuan, tambah lah ni, tuan-tuan jumpa orang-orang duk berniaga pakai payung tu, bukan kita nak beli sangat, ingat nak tolong dia ya. Berhenti bila beli. Kalau hang tak guna benda tu, hang tak makan tu benda tu, hang mungkul bagi kat jiran ke apa ke, saya dah makan dah benda ni, tak apalah hang beli. Bila hang tengok tak apa, panas lah tuan-tuan, berdiri tengah payung tu, bukan payung tu dah aircon. Kita jalan saja tengah panas, berhenti traffic light sat pun kita rasa habar dah. Kawan tu berniaga terus duduk bawah tu, Allah sianya, berhentilah beli. Saya pun berhenti beli tu, cucuk apa macam tu lah anak-anak nak kereta kan. Ada baki RM2 kot, baki RM2, bagi RM10. Makcik tu duk cari baki. Saya kata, lepas tu dia ambil lah baki tu. Lama dia cari, saya tengok dia cari sini, dia ambil dalam poket dia lah, belakang tu ada posh bag dia buka lah, so cari RM2 jumpa. Dia nak main kat saya kata kat dia, tak apalah pakcik, simpan lah RM2 tu, saya bagi hadiah. Dia pegang RM2 tu tahu. Dia tanya kat saya, ni RM2 ni, tak apa simpan lah, ni RM2 ni banyak ni. Dia ulang perkataan banyak tu beberapa kali, dan saya tengok bila dia cakap banyak tu, dia macam nak menangis dah. RM2 tu dia rasa besar sangat untuk diri dia. Kita mungkin RM2 jatuh tengah jalan, kita pun tak kutip lah. Kita duk ambil barang, jatuh RM1 duk di atas motor, kita kata biar pergi ya, kita jalan saja gitu ya. Tapi bagi dia RM1 RM2 satu benda bernilai besar. Tambah orang tak ada kerja sekarang ni, orang-orang macam ni kita gembirakan dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahu Allah nak bagi apa. Dalam jiran kita susah, kita bawa anak dia pergi mana, pergi Maidin, beli kasut sekolah kat mereka, beli baju sekolah kat mereka. Dalam kereta, dalam perjalanan tu, kita tanya mereka, macam mana hampa seronok dah makcik beli kat hampa ni barang ni. Dia kata budak dia jam 4, jam 5, jam 3 gitu, anak-anak dia seronok ni. Bila hampa dapat kasut kami dah teruk dah, mujuk kami dapat kasut baru tu. Dan kita habaq kat budak 2 orang tu, kita habaq dia, hampa doa sat bagi makcik dengan pakcik sihat ni. Mereka pun yalah tengah pegang barang tu dengan aiskrim ke apa kau dekat tangan tu, dia ya Allah bagilah makcik tu sihat, bagilah pakcik sihat. Memainnya doa dia macam tu je. Mungkin budak doa orang yang susah, bila kita gembirakan dia, mungkin doa dia lebih makbul pada tahajud kita waktu malam. Mungkin tahajud kita tak tahu keikhlasan kita, tapi bila budak-budak ni dah tak ada dosa, tolong dia doa kat kita, tuan-tuan jangan habaq lah hijab tak hijab, dia boleh pergi terus, dia boleh bantu kita. Umur macam kita patut meninggal, dia Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, bagi kesihatan kita, sebab kita gembirakan hati orang Islam. Sebab apa hang buat kerja macam ni? Aku dengar malam tu ustaz baca Nabi SAW sebut wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Aku dulu banyak buat dosa, aku belanja orang minum arak, aku salurkan manusia untuk berzina, aku macam-macam benda aku buat.
Hari ni aku tak boleh buat dah benda-benda macam tu. Dosa, salah dah banyak dengan Allah. Hari ni aku nak ubah jadi orang baik. Macam ni lah aku guna duit aku, kesempatan untuk bantu orang. Kawan saya kat Kuala Lumpur, dia kata ada satu orang kaya mai nak belanja dia, pergi haji, pergi umrah. Dia mutawif umrah. Dia kata, ustaz, saya nak sponsor family ustaz semua. Pakej umrah yang dia bawa tu, pakej ada beberapa lah. Dia kata, saya nak bawa ustaz yang elok punya pakej. Dia kata biasa 8,000 lah. Anak family ustaz berapa orang? Kami ada 5 orang. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Semua orang saya nak belanja. Dia kata, banyak haji. Banyak haji nak guna duit tu. Kalau kami 5 orang ni nak belanja. Datuk tu kata, ustaz tak apa. Saya belanja ustaz jangan risau. 10,000 ni haji. Tak payah, ustaz jangan risau. Ustaz tu kata, datuk tu ambil gelas kuliah tu, gelas yang dia minum air macam ni. Dia kata, ustaz tengok gelas ni. Dia kata, ustaz tahu dulu zaman saya tak sembahyang, zaman saya jauh daripada Islam dulu, gelas ni saya pernah minum arak dalam gelas ni. Harga gelas besar ni 22,000 harga arak saya minum tu. Takat saya nak belanja ustaz ni mau pergi umrah, ustaz jangan risau. Yang ni kebaikan saya nak buat. Dulu saya dah buat dosa banyak dengan Allah SWT. Sekarang saya nak tebus balik kesilapan saya. Saya gunakan wang ringgit saya ke arah kebaikan. Dia masuk dalam hadis ni yang Nabi SAW sebut pada kita malam ni. Apa dia? Buat jahat, ikuti jahat itu dengan kebaikan.